Salam sejahtera, kami dari kumpulan 1 akan membentangkan esai kami yang bertajuk Peranan 4 Perdana Menteri terawal Malaysia dalam pembangunan politik ekonomi sosial negara. 4 Perdana Menteri terawal Malaysia iaitu Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj, Tun Abdul Razak Husin, Tun Hussein On dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tokoh-tokoh ini bukan sekadar pemimpin, mereka adalah arkitek utama yang bertanggungjawab merangka dan melaksanakan strategi pembangunan negara secara menyeluruh sejurus selepas kita mencapai kemerdekaan. Peranan mereka amat penting kerana mereka memimpin Malaysia melalui fasa pembentukan awal, menguruskan krisis dan meletakkan asas kukuh untuk kestabilan jangka panjang. Sama ada dalam aspek politik, ekonomi maupun sosial. Sumbangan kolektif ini telah berjaya mentransisikan Malaysia daripada sebuah negara pertanian pasca kolonial kepada sebuah negara industri yang moden dan bergaya saing di arena antarabangsa. Untuk menghargai kedalaman sumbangan mereka, kita mesti memahami skop pembangunan ini. Politik merangkumi usaha mengukuhkan institusi demokrasi berparlimen, memastikan kedaulatan undang-undang dan memelihara keharmonian perlembagaan di tengah-tengah perbezaan etnik. Ekonomi pula melibatkan strategik pertumbuhan mampan, diversifikasi sektor dan yang paling utama seperti dasar ekonomi baru untuk menyusun semula pemilikan kekayaan. Manakala pembangunan sosial fokus pada pembangunan modal insan, keperluan pendidikan kebangsaan, pembasmian kemiskinan serta memupukkan identiti dan perpaduan nasional. Setiap Perdana Menteri memberikan fokus yang berbeza tetapi saling melengkapi. Tunku Abdul Rahman menegakkan pembinaan kerangkaan politik, persekutuan dan pemufakatan kaum. Tun Abdul Razak melakukan reformasi ekonomi drastik dengan melancarkan DEP, dasar ekonomi baru dan pembangunan luar bandar yang agresif. Tun Hussein On menstabilkan suasana politik pasca krisis dengan menekankan integriti dan perpaduan. Dan Tun Dr. Mahathir Mohamad memajukan negara ke era industri barat dan modernisasi melalui dasar seperti wawasan 2020. Kesinambungan visi dan program ini adalah bukti bahawa keempat pemimpin ini berjaya meletakkan asas kukuh untuk Malaysia menjadi sebuah negara maju yang berbilang kaum, stabil dan makmur. Seterusnya bahagian latar belakang politik, ekonomi dan sosial Malaysia selepas merdeka. Pertama sekali, politik. Kerajaan mencadangkan satu pelan bagi menyatukan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Brunei dan Sarawak ke dalam suatu bentuk kerjasama politik untuk mengekang pengaruh komunis yang semakin ketara dan berpotensi mengancam kestabilan politik serentak. Seterusnya, ekonomi. Kerajaan melaksanakan Rancangan Pembangunan Ekonomi RPE 1 atau Rancangan Melaya Pertama. Seterusnya, kerajaan melaksanakan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan iaitu FELDA. Akhir sekali, kerajaan melaksanakan Rancangan Pembangunan Ekonomi 2 RPE 2. Akhir sekali, sosial. Pembangunan sosial dapat dikenali melalui peningkatan kadar pendidikan. Jadi, kerajaan melaksanakan Dasar Pembangunan Negara DPN dan agenda negara yang lain untuk memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua warga Malaysia. Terima kasih. 3 perkembangan kosong, peranan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada tahun 1957 sehingga 1930. Antara peranan-peranan beliau ialah dari segi pembangunan politik, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Dari segi pembangunan politik, beliau telah memperkukuhkan kerjasama politik melalui Parti Perikatan. Dan selain itu, beliau juga telah membentuk Republik Malaysia pada tahun 1993. Di samping itu, beliau telah memperkukuhkan kedudukan Malaysia di arena kebangsaan. Dan akhir sekali, beliau telah meninggalkan warisan kepimpinan yang menekankan keamanan, kerjasama dan integriti politik. Yang kedua ialah dari segi pembangunan ekonomi. Beliau telah mengenalkan Rancangan Melaya Pertama, Rancangan Melaya Kedua dan Rancangan Malaysia Pertama. Selain itu, beliau telah memacu pasar ekonomi terbuka yang menggalakkan pelaburan asing. Seterusnya, beliau telah mengekalkan dasar fisika yang sederhana dan berhemat. Dan akhir sekali, beliau telah membina asas kukuh untuk kestabilan ekonomi, pembangunan luar bandar serta pertumbuhan secara berperingkat. Dan yang terakhir adalah dari segi pembangunan sosial. Tunku telah memberi perhatian kepada pembangunan pendidikan sebagai asas mobiliti sosial. Selain itu, beliau telah berusaha membasmi kemiskinan yang disinarikan dengan rancangan pembangunan ekonomi negara. Seterusnya, kerajaan telah memperluas kemudahan klinik desa, hospital daerah serta program kesehatan awam untuk penduduk setempat. Dan akhir sekali, beliau telah membina asas hukum bagi pembangunan sosial negara. Jadi itu sahaja peranan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada tahun 1957 hingga 1970. Sekarang saya akan membentangkan mengenai peranan Tun Abdul Razak dalam pembangunan politik. Yang pertama adalah membentuk parti politik baharu
dengan mewujudkan kerjasama politik dengan politik pembangkang dan berjaya mewujudkan barisan nasional. Yang kedua adalah membentuk dasar luar negara dengan memperkenalkan dasar pengecualian Asia Tenggara bagi menjamin keselamatan negara dan rantau Asia. Yang ketiga adalah memperkenalkan dasar kebudayaan nasional dengan menyanjung tinggi kegiatan sastera dan memastikan Islam berkembang pesat. Seterusnya adalah peranan beliau dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah memperkenalkan dasar ekonomi baru DEB dengan membasmi kemiskinan tanpa mengerat kaum dan menyusun semula masyarakat. Yang kedua, memperkenalkan rancangan pembukaan tanah yang dilaksanakan secara besar-besaran. Yang ketiga adalah rancangan buku merah, iaitu menggariskan program pembangunan yang bakal dilaksanakan dan keberkesanannya, dan buku hijau iaitu meningkatkan pengeluaran hasil makanan. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan agensi kerajaan seperti Lembaga Beras dan Padi dan Lembaga Kemajuan Ikan. Dan yang terakhir adalah peranan beliau dalam pembangunan sosial. Yang pertama, merancang pembangunan luar bandar dengan meningkatkan atau membangun kemudahan infrastruktur. Yang kedua adalah melalui perpaduan dan kesepaduan nasional dengan memperkenalkan rukun negara. Yang ketiga adalah melalui pendidikan dengan memperkenalkan dasar pelajaran kebangsaan melalui penyataan Razak 1956. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemahiran penduduk dengan membina 3,000 buah sekolah. Saya akan bentangkan peranan Tun Hussein On dari segi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Dari aspek politik, yang pertama, beliau menekankan integriti dan kestabilan negara dengan menentang rasuah, perpecahan, dan salah guna kuasa. Seterusnya, beliau juga berusaha menyatukan dan mengukuhkan UMNO agar kerajaan dapat bergerak secara harmoni. Dan sebagai Perdana Menteri ketiga, beliau memimpin negara dalam era pemulihan politik dengan menyatukan rakyat dan mengukuhkan institusi kerajaan. Seterusnya, dari aspek ekonomi, Tun Hussein On memperkukuh pelaksanaan dasar ekonomi baru atau DEB untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum dan membasmi kemiskinan. Beliau turut membentuk asas kepada penubuhan skim amanah saham nasional, yaitu ASN, bagi meningkatkan pemilikan equity Bumi Putra. Selain itu, beliau meneruskan rancangan Malaysia keempat yang memberi tumpuan kepada pembangunan luar bandar dan pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang. Akhir sekali, dari aspek sosial, beliau memperjuangkan keadilan dalam pendidikan dan memperluas peluang ke universiti tanpa mengira kaum, serta mencanangkan konsep pemberat bagi membantu pelajar miskin dan luar bandar. Beliau juga memajukan pekebun kecil melalui teknik pertanian modern dan peningkatan ilmu. Di samping itu, beliau menekankan perpaduan kaum melalui semangat perundingan dan konsensus demi kestabilan negara. Kesimpulannya, Tun Hussein On ialah pemimpin yang menitik beratkan integriti, keadilan, dan perpaduan demi kemajuan Malaysia. Saya akan membentangkan tentang peranan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam pembangunan Malaysia. Tun Dr. Mahathir memainkan peranan besar dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial negara. Pertama, dalam pembangunan politik, beliau memastikan Malaysia kekal stabil sebagai asas kepada pembangunan negara. Beliau memudahkan pentadbiran kerajaan supaya lebih cekap melalui Wawasan 2020. Beliau mengukuhkan perpaduan dan mengurangkan jurang antara kaum. Tun Mahathir juga lantang memperjuangkan hak negara membangun di pentas antara bangsa seperti NAM, OIC, dan PBB. Selain itu, beliau tegas mengurus konflik politik dalaman demi keselamatan negara. Kedua, dalam pembangunan ekonomi, Tun Mahathir memtransformasikan Malaysia daripada negara pertanian kepada negara perindustrian modern. Beliau memperkenalkan dasar pandang ke timur bagi meningkatkan etika dan disiplin kerja. Proyek-proyek mega seperti Proton, Perwaja, KLIA, Putrajaya, Cyberjaya, dan Menara Berkembar Petronas telah menaikkan imej negara. Malaysia juga berjaya menarik pelaburan asing dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Semasa krisis keuangan Asia 1997, beliau menyelamatkan ekonomi negara tanpa bantuan IMF. Ketiga, dalam pembangunan sosial, Tun Mahathir memperluas akses pendidikan melalui penambahan universiti dan institusi latihan. Kemudahan luar bandar turut dipertingkat seperti perumahan, jalan raya, elektrik, dan air bersih. Sistem kesehatan diperkasa melalui pembinaan hospital dan klinik. Beliau juga memupuk perpaduan rakyat berbagai kaum serta menanam jati diri dan keyakinan rakyat untuk bersaing di peringkat global. Yang pertama ialah Tunku Abdul Rahman yang merupakan Bapa Kemerdekaan. Beliau telah membawa Malaysia mencapai kemerdekaan dan mengekalkan kestabilan politik negara. Antara sumbangan utama beliau adalah pembangunan luar bandar, serta ekonomi berasaskan pertanian. Dan dengan pelaksanaan dua komponen ini, yaitu Rancangan Malaya Pertama dan Sistem Buku Merah, pembangunan negara dapat dipantau secara lebih tersusun.
Dan apakah kesan daripada sumbangan ini? Yang pertama adalah asas pemerintahan dan pentadbiran negara berjaya dibentuk. Yang kedua, infrastruktur asas di luar bandar mula berkembang. Ekonomi negara juga menjadi lebih stabil melalui sektor pertanian, dan Malaysia mempunyai struktur awal pembangunan negara selepas kemerdekaan. Seterusnya, Tun Abdul Razak Husin yang dikenali sebagai Bapa Pembangunan kerana sumbangan besar beliau dalam pembangunan ekonomi negara. Antara sumbangan utama beliau adalah pengenalan dasar ekonomi baru atau dikenali sebagai DEB pada tahun 1971 yang bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Selain itu, beliau memperkukuhkan pembangunan luar bandar melalui Felda, Felkra, dan pembukaan tanah serta menubuhkan zon perdagangan bebas Pulau Pinang yang memacu perindustrian awal negara. Dan hasilnya, kadar kemiskinan berjaya dikurangkan, jurang ekonomi antara kaum juga menjadi lebih seimbang, ekonomi negara mula beralih kepada sektor industri, dan pelaburan asing turut meningkat, dan sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi Malaysia. Yang ketiga, Tun Hussein On yang dikenali sebagai Bapa Perpaduan kerana penekanannya terhadap integriti, perpaduan nasional dan pentadbiran yang bersih. Beliau menegakkan kedaulatan undang-undang serta menyelesaikan konflik politik di negeri seperti Kelantan dan Sabah. Beliau juga meneruskan agenda dasar ekonomi baru dan juga memperkenalkan amanah saham nasional atau ASN bagi meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam ekuiti negara. Kesannya, keyakinan rakyat terhadap kerajaan dan institusi negara semakin meningkat, perpaduan kaum juga menjadi lebih kukuh, kestabilan politik dapat dipelihara, dan pembangunan ekonomi negara dapat diteruskan dengan lebih teratur. Akhir sekali, Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dikenali sebagai Bapa Pemodenan. Beliau telah membawa Malaysia ke arah perindustrian dan pemodenan. Antara sumbangan utama beliau adalah pengenalan dasar pandang ke timur, pengasasan industri berat seperti proton dan pewajar, serta pembangunan infrastruktur mega seperti KLIA, Putrajaya dan MSC. Selain itu, beliau juga berjaya menangani krisis kewangan Asia melalui kawalan modal, penetapan nilai ringgit, dan penolakan bantuan IMF. Maka, hasil dari sumbangan ini, Malaysia berkembang menjadi negara industri moden, teknologi dan inovasi berkembang pesat, dan ekonomi menjadi lebih berdaya tahan semasa krisis keuangan, serta infrastruktur bertaraf antarabangsa berjaya meningkatkan daya saing global negara. Malah, Malaysia diiktiraf sebagai antara negara yang paling pesat membangun di Asia. Nama saya Geraldine Jade Emin Sayan akan membentangkan tentang kesimpulan bagi kumpulan kami. Pembangunan negara Malaysia dari tahun 1957 hingga 2003 bukanlah sekadar siri dasar-dasar yang terpisah. Ia adalah proses kesinambungan strategik yang dibina secara berperingkat oleh visi 4 Perdana Menteri terawal kita. Tesis esei ini disahkan setiap pemimpin memainkan peranan penting dalam peralihan dari era pasca kolonial ke era globalisasi. Mahathir Mohamad memacu negara ke arah modernisasi industri dan menjadikan Malaysia pemain global melalui inisiatif seperti Wawasan 2020. Pertama, Tun Abdul Rahman berjaya meletakkan asas kukuh bagi demokrasi berbilang kaum dan diplomasi antarabangsa. Kedua, Tun Abdul Razak menangani keretakan sosial pasca 1969 dengan memperkenalkan dasar ekonomi baru, DEB, yang merompak struktur ekonomi demi keadilan sosial. Ketiga, Tun Hussein On memperkukuh integriti pentadbiran serta fokus pada pembasmian kemiskinan yang lebih inklusif. Legasi kolektif mereka adalah penciptaan sesebuah negara bangsa yang berjaya mengurus kerumitan etnik dan ekonomi serentak. Mereka bukan sahaja membangunkan infrastruktur fizikal dari Felda hingga KLCC, tetapi yang lebih penting mereka membentuk infrastruktur sosial dan institusi perpaduan yang membolehkan Malaysia bertahan melalui pelbagai krisis. Meskipun dasar-dasar ini tidak terlepas daripada kritikan, kejayaan Malaysia hari ini sebagai ekonomi moden dan masyarakat majmuk yang stabil adalah bukti kukuh. Bukti bahawa kepimpinan yang berwawasan, berorientasikan perancangan jangka panjang, dan yang sentiasa menyesuaikan diri adalah faktor penentu utama dalam pembangunan sesebuah negara bangsa. Legasi mereka kekal menjadi kayu ukur kepada kepimpinan Malaysia kontemporari. Itu sahaja daripada kumpulan kami.
Sekian dan terima kasih.